Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan mata pelajaran sains tahun 3. Okey, sebelum kita mulakan kelas, pertama sekali cikgu nak memperkenalkan diri cikgu lah. Okey, sebab mungkin tahun lepas murid-murid di tahun 3 kamu tak kenal cikgu lah, sebab pada tahun ini cikgu adalah cikgu baru, cikgu dari SK Bukit Apit, cikgu bertukar ke SK Telaga. Jadi tahun ni cikgu diamanahkan untuk mengajar sains tahun 3 lah di kelas kamu lah. Okey. Jadi cikgu perkenalkan diri dulu. Nama cikgu Zuraidi bin Abdullah. Okey. Okey, cikgu teruskanlah PDPR kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan tajuk 2, iaitu peraturan bilik sains. Okay. Peraturan bilik sains, standard kandungan dia, peraturan bilik sains dan objektif apa yang cikgu harapkan ialah di akhir sesi ini semua murid dapat mematuhi dan memahami peraturan bilik sains. Okey. Yang kedua, cikgu harap murid-murid dapat tahu perkara yang boleh dibuat dan tidak boleh dibuat dalam bilik sains. Okey, walaupun kita tidak menggunakan bilik sains, cikgu percaya tahun lepas masa kamu di tahun 2 kamu pernah masuk bilik sains dan kamu pernah kenal macam mana ruang, macam mana keadaan di bilik sains. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, murid-murid boleh refer ataupun buka buku teks yang telah kamu dapat minggu lepas. Okey, muka surat 23. Di situ ada contoh cikgu letak. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah satu perbualan dah situasi di dalam bilik sains. Kalau kamu gambar, ini adalah bika. Okey, ini adalah bika. Bika. Okey, ini adalah bika dan ini adalah tabung uji. Ini adalah contoh-contoh peralatan yang ada di bilik sains lah. Okey. Kita tengok di sini apakah yang akan berlaku sekiranya murid tidak berhati-hati semasa mengendalikan peralatan kaca di bilik sains. Okey. Jadi apa yang berlaku? Yang akan berlaku biasanya peralatan bilik sains ini biasanya dibuat daripada kaca, dan biasanya kalau kita tidak berhati-hati, ini yang akan berlaku, iaitu peralatan kaca mudah pecah. Jatuh dia akan. Okey. So untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan yang menyebabkan kerosakan peralatan bilik sains, kita ada peraturan dia. Peraturan dia iaitu kita kena mematuhi peraturan di bilik sains. Okey. Peraturan di bilik sains perlu sentiasa dipatuhi dan diamalkan. Okey. Okey, yang pertama, apakah peraturan dia yang pertama ialah yang membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Okey. Membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan. Sebab apa kita perlu buka? Sebab apa kita perlu buka pintu dan tingkap? Supaya dapat cahaya supaya ini balik daripada ni, supaya cahaya dapat supaya cahaya dan aliran udara yang baiklah. Okey, supaya dapat mengalir cahaya dan udara yang baik. Okey, yang kedua, peraturan yang kedua ialah memakai kasut yang bertutup. Sebab apa kita perlu pakai kasut? Supaya kaki kita selamat daripada terpijak benda yang tajam atau kita tercedera. Okey. Okey, yang seterusnya, apakah lagi peraturan dia? Yang ketiga ialah mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Okey. Dalam bilik sains, bila cikgu benarkan, kita kena
ambil peralatan dengan cara yang baiklah, tidak berebut-rebut, tidak berebut-rebut. Kalau kita berebut-rebut, apa yang akan berlaku? Ni nampak, peralatan sains akan jatuh dan pecah. Okey. Dan yang keempat, menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Kita kena jaga, kita kena pastikan apa sahaja barang atau benda yang kita gunakan dalam keadaan yang selamat lah. So, kita mesti apakah tindakan kamu sekiranya ternampak macam ni? Okey, nampak kawan kamu sedang menconteng meja. So, apa tindakan yang perlu kita buat? Okey, kita menasihati supaya tidak menconteng meja di bilik sains. Okey, dan yang kelima, menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Sebab apa kita perlu tutup kipas dengan lampu? Sebab kita nak jimatkan elektrik. Sebab tak ada orang, kan? Tak ada orang, berapa kita nak buka kipas, nak buka lampu. Jadi membazirlah. Okey, jadi di situ ada 5 poin lah, 5 poin yang saya cerita tadi. 5 poin peraturan bilik sains yang perlu kamu tahu. Yang pertama tadi, kalau kamu ingat balik, kita mestilah membuka pintu dan tingkap. Membuka pintu dan tingkap. Membuka pintu dan tingkap supaya ada cahaya dan aliran udara yang baik. Okay, yang kedua, kita mesti memakai kasut di dalam bilik sains supaya apa? Supaya kita tidak tercedera ataupun terpijak benda-benda yang tajam. Yang ketiga, kita kena mengambil peralatan sains dengan baik, dengan cermat, dengan tertib. Supaya peralatan sains itu tidak terjatuh dan pecah. Dan yang keempat tadi, cikgu ulang lagi sekali, kita kena menjaga peralatan sains, di bilik sains lah. Supaya seperti tadi menconteng meja, tidak boleh lah, menconteng meja tidak boleh. Dan yang kelima ialah kita mestilah menutup suis kipas dan lampu apabila tidak digunakan bagi mengelakkan pembaziran elektrik. Okey. Seterusnya, jadi itu saja poin-poin yang cikgu nak sentuh berkenaan dengan peraturan bilik sains ni. Jadi kamu boleh baca balik dalam buku teks ada, sebab tadi cikgu semua ambil dalam buku teks. Okey. Okey, jadi untuk perkembangan, untuk pengukuhan, cikgu nak awak selesaikan latihan di dalam buku aktiviti pada muka surat 15, ini muka surat 15 dan muka surat 16. Okey. Ini ada dalam buku aktiviti yang kamu dapatlah. Okey. Tengok, kamu boleh jawab ni. Sebelum, semasa dan selepas. Dia kata tulis peraturan bilik sains yang bersesuaian dengan situasi di bawah. Okey, situasi 1, murid membuka tingkap. Situasi 2 ni apa? Murid mengambil barang ataupun mengambil peralatan sains dengan baik lah. Yang ketiga, tengok murid buat apa. Yang keempat, murid buat apa. Okey, tulis kat sini. Tulis peraturan bilik sains yang cikgu cerita tadi. Tadi kita cikgu tadi ada 5 kan. Kali ni dia nak 4 sahaja. Okey, muka surat 16 pula. Okey, nyatakan kesalahan dan peraturan yang perlu diamalkan bagi setiap gambar di bawah. Okey, tengok kesalahan apa yang murid ni buat. Tulis kat sini. Okey, kesalahan apa? Okey, peraturan yang perlu diamalkan, sepatutnya dia buat apa kat sini? Kesalahan yang dia buat di sini dan apa yang sepatutnya dia amalkan. Gambar kedua, apa kesalahan dia dan apa yang perlu dia amalkan. Dan yang ketiga pun sama, apa kesalahan dia, apa yang perlu dia amalkan untuk mematuhi peraturan di bilik sains. Okey, seterusnya seterusnya ialah yang ni lembaran kerja ni. Ini cikgu bagi awal lagi. Cikgu bagi dalam file yang ibu bapa kamu ambil pada hari Khamis minggu lepas tu. Okey, ini adalah tambahan lah.
tambahan kerja yang cikgu bagi. Benda ni semua ada dalam file. Okey. Kamu balik, kamu buat juga yang ni dan bila buat nanti masukkan baik yang file. Okey, bila kita dah diberi kelonggaran untuk bergerak nanti setelah tamat PKP, nanti cikgu akan minta apa ibu atau ayah kamu akan hantar baliklah ke sekolah. Okey, so yang ni pun sama juga. Yang ni perhatikan rajah, tandakan right pada murid yang mematuhi peraturan bilik sains dan tandakan pangkah pada murid yang tidak mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Yang mana yang betul kamu right, yang salah kamu pangkah ni dalam kotak ni. Okey, yang kedua, apakah yang perlu kamu lakukan jika kamu terdampak situasi di bawah? Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, kamu tengok gambar ni, kamu pilih yang mana yang betul, yang ni ke yang ni. Okey. Sama juga yang ni. Sama juga. Jawab soalan berikut, ya atau tidak. Kalau tidak, apakah tindakan ini betul? Kalau ya, mengapa? Kalau tidak, mengapa? Yang ni pun sama juga. Okey. Jadi, saya rasa itu saja apa yang cikgu nak sampaikan pada pagi ini. Cikgu harap semua murid dapat fahamlah dan dapat jawab dengan betul lah. Okey, sekian. Terima kasih.